For more update and information, please do subscribe to my channel, like, share and hit the bell notification. Thank you for your support, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada tuan-tuan semua. Sekali lagi kita berjumpa pada pagi ini. Hari yang indah, cuaca pun hujan-hujan, kasih sayang. Okey. Tuan, pada pagi ini saya kongsikan apakah benda belakang ni. Okey. Benda ni simple, tapi kadang-kadang kalau pemahamannya kurang, kemungkinan besar dia akan memberikan output yang berbeza. Okey, apakah benda yang kat belakang ni yang nampak cantik ni? Ni kita panggil floating system untuk foot valve. Okey, valve yang untuk sedut air sebelum pergi ke pipe utama ataupun enjin utama di rumah pump. Okey, jadi benda ni dia ada banyak bentuk, tapi saya share yang ni dulu dan saya akan buat dia punya perbezaan selepas ni. Jom saya kongsikan. Jadi tuan-tuan tengok ni, okey. Ini adalah sistem normal floating system yang kami buat bergantung kepada saiz pipe ni lah. Okey. Kadang-kadang ada yang buat letak 4, tapi yang ni dengan sistem ni 4 inci memadai untuk kita gunakan. 2 saja untuk diletakkan kepada frame floating system ni. Okey. Jadi apa dia, kenapa dia penting, okey? Kenapa penting floating ni? Nampak simple. Kadang-kadang kalau tuan pergi nursery, ada nursery yang diletakkan atas tu tong racun pun boleh, tapi tidak mengikut standard daripada MSPO ataupun RSPO lah. Jadi kami biasa kita akan keluarkan modal untuk buat frame ni dan kita letakkan tangki ni untuk floating device. Okey. Jadi daripada situ tuan-tuan tengok kat sini, dia akan pergi ke bawah. Daripada base ni, daripada atas ni 3 kaki kita akan ke bawah kan. Maksudnya 3 kaki ke bawah, kedalaman ke bawah. Okey. Kenapa kita letak 3 kaki? Itu yang kita kira optimum supaya sistem ni bila dia buat operasi dia tak sedut angin ataupun ada masalah nanti dengan tak cukup air, angin yang akan masuk ke dalam sistem. Jadi dia akan mempunyai masalah kepada enjin dan juga water pump. Jadi tuan-tuan, ini sistem ni ada banyak jenis. Ada orang yang jenis dia letak besi terus ke sana dan masuk. Okay, maksudnya dia fix, permanent. Tapi tuan-tuan, bila air water level ni kurang, dia akan ada masalah. Sebab dia tak boleh nak adjust. Okay, jadi sistem ni bagus sebab dia boleh turun sampai ke bawah water level setakat mana yang ada. Tapi dia perlu monitor kalau water level turun terlalu banyak. Jadi dia kena pastikan bahawa floating tu tak kena lumpur kat bahagian bawah. Jadi ini adalah yang paling common, yang paling mudah orang gunakan dekat nursery. Tapi ini sistem dia cantik sikit sebab kita sediakan frame dan macam-macam lah. Macam tu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ada banyak macam-macam sistem, tapi yang ini salah satu sebab lagi saya kongsikan sekejap lagi. Dengan menggunakan sistem G-drip dan juga sprinkler yang kita ada, saya akan kongsikan sekejap lagi dekat dalam rumah pump tu macam mana hasil. Tuan tengok air ni kotor kan, agak berlumpur dan macam-macam lagi. Tapi lepas kita gunakan untuk sistem G-drip kita akan dapat tengok apa kualiti air yang keluar untuk diberi kepada tanaman tuan kemudian. Kejap lagi saya kongsikan kualiti air yang ada setelah menggunakan sistem filter dan yang disediakan oleh G-Planter. Jom. Okey tuan-tuan, tadi saya dah kongsikan. Jom saya kongsikan bagaimana kualiti air setelah ditapis menggunakan sistem filter sistem belakang ni daripada G-Planter. Jom. Jadi tuan-tuan, sistem ni menggunakan Azud filter daripada Itali tuan-tuan Azud, panggil Azud Helix. Okay, sistem ni dia auto bed flush. Dia ada 4 filter. Dia menggunakan enjin elektrik kat sini. Air masuk daripada sana, keluar dekat sini dan dia akan melalui proses filtering dekat sini. Sebelum dia keluar dekat sini, air yang keluar dekat sini lah final result. Jadi tuan, jom moment of truth. Macam mana kualiti air yang terhasil setelah melalui proses filter tersebut. Ni kita boleh test kat sini tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tuan-tuan tengok, ini adalah air ni tuan. Air yang terhasil setelah kita filter. Tadi nampak kotor kan? Jadi ini adalah air dia. Bersih tuan-tuan. Bersih.
Ni bukan tipu-tipu punya. Okey. Jadi kita dah dapat tengok kualiti air yang terhasil daripada sistem ni. Baru kita pasti dan yakin sistem G-Drip yang kita gunakan dekat ministry memang dapat air yang terbaik. Namun tuan-tuan kena ingat, filter ni tetap kena cuci walaupun kita ada auto backwash. Kena cuci sama ada sebulan sekali, 2 minggu sekali, bergantung kepada kualiti air yang tuan-tuan terima lah. Macam tu. Jadi, dan walaupun dia dapat memberikan kualiti air yang baik, tapi masa dekat G-Drip tu tuan masih perlu buat backwash ataupun buat pembersihan bergantung kepada jadual yang telah kita berikan. Sekian dulu perkongsian daripada saya. Jika terdapat sebarang soalan, buatlah demikian di ruangan komen. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye tuan.